Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat kembali dalam kelas reka bentuk teknologi bersama dengan cikgu. Okey. Biasanya bila awak dengar lagu ni dan kita pun masih lagi dalam bulan ni, bulan Ramadan, awak akan berjumpa dengan benda ini. Ini dan ini. Kemudian beberapa hari lagi awak akan jumpa dengan ini dan ini. Okey dah. Jadi, apa kaitan lagu yang cikgu pasang dengan gambar-gambar yang cikgu tunjukkan ni? Kaitannya ialah semua ni adalah makanan. Jadi, kita masuk kepada bab baru berkaitan dengan reka bentuk makanan. Cikgu sangat-sangat excited nak ajar bab reka bentuk makanan ni sebab cikgu suka makan. Jadi, bila cikgu kena ajar benda-benda berkaitan dengan makanan, cikgu excited. Cikgu tak boleh berhenti senyum. Cikgu harap awak pun excited nak belajar bab reka bentuk makanan ni sebab ni adalah bab yang sangat menarik. Bab ni lah paling rapat dengan diri kita semua sebab semua orang makan. Okey. Jom kita teruskan untuk apa yang kita akan pelajari dalam sesi video pada kali ini. Untuk sesi video pada kali ini, cikgu akan masuk berkaitan dengan 2.6.1 iaitu permulaan pada bab untuk reka bentuk makanan ni iaitu menakrifkan reka bentuk makanan. Menakrifkan tu maksudnya memberikan definisi, menyatakan maksud dan sebagainya, itu maksud menakrifkan. Jadi awak rujuk buku teks muka surat 145 hingga 147. Ini typo ya. Ini cikgu patut tulis hingga. Rujuk buku teks muka surat 145 hingga muka surat 147 berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Dan ini adalah kriteria kejayaan yang awak perlu capai pada akhir video cikgu. Yang pertama, untuk awak boleh menyatakan maksud reka bentuk makanan dengan tepat, awak pejam mata, awak boleh sebut, cikgu, awak boleh sebut terus reka bentuk makanan dengan definisi reka bentuk makanan dengan tepat. Kemudian yang kedua, kriteria kejayaan, awak pada akhir sesi video cikgu, awak kena boleh untuk menyenaraikan 4 aspek reka bentuk makanan. Cara keempat-empat tu awak settle kriteria kejayaan yang kedua. Dan yang ketiga ialah menyenaraikan 2 jenis reka bentuk makanan. Okay, ada 3 kriteria kejayaan yang awak kena capai pada hari ini. Dan bila awak boleh capai kriteria kejayaan ni, maka tercapailah objektif pembelajaran. Okay, cikgu harap awak boleh kekal momentum dan fokus panjang video cikgu yang seterusnya. Okay, jom kita terus masuk. Baik, untuk awak memahami dan memberikan takrifan kepada reka bentuk makanan, awak kena faham terlebih dahulu apa yang dimaksudkan berkaitan dengan reka bentuk dan apa itu maksud makanan. Barulah awak boleh faham reka bentuk makanan secara keseluruhan. Okay? Jadi cikgu akan masuk untuk memberikan definisi berkaitan dengan reka bentuk terlebih dahulu. Okay? Baik, maksud reka bentuk ialah pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk. Definisi reka bentuk ni awak sebenarnya dah pelajari daripada tingkatan 1 lagi pada permulaan bab di tingkatan 1 dan kemudiannya di setiap bab awak belajar juga berkaitan dengan maksud reka bentuk itu sendiri. Dan awak telah melalui proses reka bentuk juga di mana bila dimasukkan tentang penghasilan idea secara terancang, maka dia berkaitan dengan mula-mula awak mesti merancang terlebih dahulu apa produk yang awak nak hasilkan. Kemudian awak akan buat lakaran, buat model dan mock-up. Kemudian awak akan buat penilaian pengujian, kemudian kemasan dan penambahbaikan sebelum terjadilah sesuatu produk yang sempurna dan lengkap. Okay. Dan untuk produk mesti mempunyai estetika. Nilai estetika. Yang dimaksudkan dengan nilai estetika adalah nilai keindahan. Maksudnya produk yang dihasilkan perlulah cantik, perlulah indah, perlulah dalam keadaan yang baik supaya orang tertarik untuk beli. Produk yang
kita manusia biasa, kita memang sukakan benda-benda yang cantik, benda-benda yang nampak elok. Jadi kalau kita nak pergi kedai pun, kita akan pilih produk mana yang paling lawa. Kan? Kadang-kadang. Jadi nilai estetika penting, perlu ada pada setiap produk. Yang kedua adalah fungsi. Okay? Tak ada orang yang beli produk yang tak ada fungsi. Semua orang beli produk semata-mata untuk dapatkan fungsi produk itu sendiri. Even awak beli sesuatu untuk diletakkan, contoh awak beli frame gambar, letak dekat dinding. Fungsi dia apa frame gambar tu? Fungsi dia adalah untuk sebagai barang hiasan. Jadi produk tu masih lagi ada fungsi. Dan awak beli sesuatu pun sebab nak fungsi. Contoh awak beli jam. Okay, awak beli jam. Kenapa awak nak beli jam? Sebab fungsi jam itu sendiri untuk menunjukkan waktu. Contoh lagi, awak beli pen. Kenapa awak beli pen? Sebab fungsi pen tu untuk menulis. Jadi produk perlu mempunyai fungsi. Yang ketiga, produk perlu mempunyai keupayaan. Yang keempat, produk melalui proses pembuatan, di mana awak dah belajar dalam aplikasi teknologi pembuatan hari tu, waktu awak buat kitchen hari tu, iaitu pembuatan produk boleh sama ada menggunakan kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Dan akhir sekali, produk perlu mempunyai kebolehpasaran. Kebolehpasaran itu bermaksud produk tu boleh untuk dijual. Boleh untuk dipasarkan. Ada orang nak beli produk tu. Itu bahasa mudah dia. Ada orang nak beli produk tu. Kalau hasilkan sesuatu produk tapi tak ada siapa yang nak beli, maksudnya produk tu tidak mempunyai kebolehpasaran. Baik, cikgu akan masuk dalam bahagian kedua untuk cikgu terangkan tentang maksud makanan pula. Okey? Kita jumpa dekat bahagian kedua untuk definisi ataupun takrif makanan itu sendiri. Dan cikgu bagi amaran, bahagian kedua nanti awak kena tingkatkan kesabaran awak waktu awak mengikuti bahagian kedua cikgu nanti. Okey? Kita jumpa dekat bahagian kedua. Stay tune. Bye. Sarang